berkenaan dengan tajuk Jawi, ya, tajuk Jawi. Tapi Ustaz tidaklah kata guna ataupun Ustaz ajar semua sekali tajuk berkenaan dengan Jawi, ya. Ustaz ambil mungkin malam ini perkataan berimbuhan ataupun penggunaan hamzah mungkin. Ya, kita tengok mana yang sempat. Lepas itu mungkin sedikit latihan untuk kamu, and after that bahasa Inggeris, and after that kita akan buat sedikit quiz lah, insyaAllah. Okay, jadi semua boleh lihat pada skrin sekarang. Semua boleh lihat pada skrin sekarang. Okay, ya, insyaAllah. Okay, kejap. Okay. Ya, boleh lihat pada skrin. Ustaz, sebelum kita bermula, Ustaz nak kamu semua, siapa yang ada pensel, ada kertas, ada buku nota depan dia, jawikan ke 6 perkataan ini sekarang. Okey, prestasi, hebat, mustika, hadis, mahkamah dan forensik. Okey, ini semua ke-6 perkataan ini pernah masuk dalam peperiksaan. Jadi Ustaz nak kamu cuba jawikan dulu. Siapa yang dah siap? Tunggulah. Ustaz bagi masa dalam 1 minit setengah dari sekarang. Okey, jawikan dulu. Prestasi, hebat, mustika, hadis, mahkamah, forensik. Okey. اسأل تفتح أبوابا اسأل وستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا وعجابا نفسك بالعلم تحررها اسأل تفتح أبوابا اسأل وستجد جوابا. Ustaz, saya tahun 6, saya masuk kelas PSR Ustaz. Okey, baik, insyaAllah. Untuk kelas tahun depan tuition Ustaz akan buka mungkin bulan puasa. Mungkin bulan puasa. Standby lah, nanti Ustaz akan bagi tahu. Terima kasih kerana sudi berkongsi ataupun nak belajar dengan Ustaz. Okey, masa ada lagi 1 minit. Masa ada lagi 1 minit. Okey, Ustaz ulang semula ya. Perkataan ini pernah masuk dalam soalan UPKK. Mungkin ada di kalangan kamu dah jawab ataupun dah jawikan di sekolah. Jadi kita test balik. Mungkin ada yang baru jumpa perkataan ini, pun kita test balik. Ustaz, kalau tak ada buku atau kertas, okey, yes. Kalau tak ada buku atau kertas, kamu jawikan melalui minda. Okey, baik. Semua dah siap ya? Okey, siapa yang dah siap buat ikon bagus, tekan ikon bagus. Nak tengok berapa ramai yang dah siap, tekan ikon bagus. Okey, Nurin dah siap, Diayudin dah siap. Okey, siap bagi banyak. Okey, baik, semua dah siap. Okey, siapa yang tak ada buku atau kertas tu tak apalah. Nanti dia tengok balik rakaman ni ataupun dia boleh buat catatan jawapan dia terus. Terima kasih. Okey, semua. Prestasi, hebat, mustika, hadis, mahkamah, forensik. Ada perkataan pinjaman bahasa Inggeris, ada perkataan bahasa Melayu dan ada perkataan hukum kagar. Dalam kataan tersebut ada hukum kagar. Apa hukum kagar, Ustaz? Hukum kagar tu ialah huruf kaf ataupun huruf ga berada di akhir perkataan. Kena letak alif atau tidak? Itu hukum kagar. Okey, jadi kita akan tengok soalan pertama, prestasi. Prestasi. Ini ejaan dia. Paroya sinta alif sin ya. Prestasi. Siapa betul senyum? Alhamdulillah. Kita tengok hebat pula. Macam mana dengan hebat? Hayabata, hebat. Siapa yang buat ha tu dia tak buat ha bulat. Dia buat ha yang paruh tu. Ha nipis. Bukan ya. Ha tu kita tak guna untuk penggunaan bahasa Melayu. Kita guna untuk penggunaan inilah. Bahasa Melayu ni lah. Ha ya. Ha, hebat. Ya, hebat. Mustika. Apa itu mustika? Kita tengok macam mana ejaan mustika. Min waw sin ta ya kaf. Tak ada alif ke Ustaz? Tak ada. Mustika tak ada alif. So memang tak ada alif. Inilah hukum kagar. Hukum kagar apabila huruf kaf atau ga bunyi hujung perkataan, kaf atau ga tak letak alif. Tetapi bila dia ada imbuhan, datang imbuhan apitan, dia kena letak alif. Contohnya pustaka.
Pa waw sin ta alif kaf saja. Pa waw sin ta alif kaf, pustaka. Tapi bila kamu nak buat perpustakaan, kamu kena tambah alif pada kaf tadi. Paros, paro, pa waw sin ta alif kaf alif. Hamzah nun, perpustakaan. Bila datang imbuhan baru letak alif pada perkataan kaf dengan ga tadi, ya. Okey. Siapa ada yang persoalan boleh tulis dekat ruangan Q&A kalau ada pertanyaan. Yang itu je. Kalau berkaitan dengan pelajaran, Ustaz cuba jawab. Yang tak berkaitan, Ustaz akan skip. Okey, hadis. Hadis ini adalah kata pinjaman bahasa Arab. Hadis kita guna ejaan ha. Hadayasa. Siapa betul senyum? Cantik. Ramai. Dengan gigi-gigi Q senyum. Comel. Ada kawan-kawan kita tengok comel lah Q senyum. Okey, mahkamah. Mahkamah adalah perkataan daripada bahasa Arab, Ustaz. Ya, mahkamah. Yang ini ejaan mahkamah. Ya, mahkamah. Dia bukan ta marbutah ya. Dia menggunakan ha bulat ni. Ya, mahkamah. Dan forensik, perkataan bahasa Inggeris. Okey, Ustaz nak bagi tahu dulu. Untuk perkataan bahasa Inggeris, kita akan eja mengikut sebutan. For, fawaw, for, ren, roya, nun, ren, sik, S-I-K, sin yaka, forensik. Ya, nanti masuk kelas Ustaz. Ya, forensik. Ini dia ejaan dia, forensik. Siapa buat kof? Kof bukannya. Okey, Ustaz bagi tahu dulu ya. Untuk perkataan bahasa Inggeris, bila berakhir dengan huruf K hujung jawi rumi tersebut, kalau dia bahasa Inggeris, forensik ke klinik, ya, bahasa Inggeris kita guna kaf, tak guna kof. Okey, Tanan Syabas, siapa betul semua tepuk sekali. Hebat. Siapa betul semua sebab tunggu jawapan Ustaz? Tepuk 2 kali. Tunggu jawapan ya. Bagus ah. Okey, baik. Kalau dah bersedia kita lihat apa yang saya nak kongsi kepada kamu. Okey, kita nak ulang kaji ya. Ulang kaji berkenaan dengan ejaan. Dalam jawi UPKK, siapa yang pernah ataupun mungkin bukan pernah, memang kamu semua dah mengalaminya percubaan UPKK. Kalau kamu tengok bentuk soalan, dalam percubaan UPKK dia ada soalan kata pinjaman bahasa Arab, bahasa Inggeris. Kemudian dia ada soalan berkaitan dengan jenis ayat. Ayat tanya, ayat nafi, ayat kendak, ayat seru, ya. Kemudian ada soalan yang minta kamu untuk jawikan perkataan daripada kata rumi kepada jawi, ya, rangkai kata. Dan ada soalan yang minta kamu untuk rumikan ayat jawi. So, ini adalah bentuk soalan jawi. Dan tapi saya nak beritahu kamu terus terang, jawi dan jawi adalah mata pelajaran yang paling susah sebenarnya. Dengar betul-betul. Jawi adalah mata pelajaran yang paling susah sebenarnya. Siapa setuju, jatuh tangan. Ramai tak setuju. Okey, kenapa Ustaz kata jawi paling susah Ustaz? Ya. Macam mana, kenapa Ustaz kata jawi paling susah? Jawi, jika kamu salah ejaan, tak ada markah. Titik, kamu tak buat titik satu-satu, tak ada markah. Potong markah. Itu sebab jawi. Kena buat eja betul-betul. Tapi pelajaran lain selain daripada jawi, kalau kamu salah eja, boleh dibaca ada markah. Okey, insyaAllah Ustaz doakan sebab banyak lupa. Okey, Ustaz macam mana nak bezakan K Inggeris dengan K Melayu? Okey, baik. K Inggeris, macam mana nak bezakan K Inggeris dengan K Melayu? Jika perkataan itu bahasa Inggeris, contohnya macam klinik. Kita tengok klinik ni bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Klinik ni bahasa Inggeris, dia berakhir dengan K, klinik. Itu kita guna kaf. Tapi kalau bahasa Melayu, contohnya balak, B-A-L-A-K, balak. Ya, kayu balak. Ini balak ni bahasa Melayu bukan bahasa Inggeris. Berakhir dengan K, kita guna kaf. Itu je cara dia. Jika dia bahasa Inggeris, akhir dengan kaf. Kalau dia bahasa Melayu, akhir dengan kaf untuk K. Ya. Tapi dalam pejaan bahasa Melayu pun ada juga guna kaf. Cuma nanti Ustaz ceritalah, Ustaz akan bagi tahu kemudian. Tapi malam ni kita nak fokus pada ni. Ada kawan kita kata dalam trial sirah je B, yang lain semua A sebab sirah paling susah. Sirah ni kena hafal. Itu je sebab dia. Okey, jom kita tengok. Ya, kita tengok apa yang Ustaz nak kongsikan. Baik, malam ni kita nak ulang kaji tentang kedudukan huruf hamzah. Ramai di antara anak murid Ustaz yang Ustaz ajar di sekolah dan juga yang Ustaz pergi program mana-mana, Ustaz buat sedikit latihan.
kebanyakannya ada yang ada masalah dengan kedudukan huruf hamzah. Hamzah ni sebenarnya dia ada 4 kedudukan, tapi biasanya Ustaz ajar 3. 3 kedudukan huruf hamzah. Yang kamu kena kuat, betul-betul kena kenal pasti huruf hamzah ada 3 kedudukan. Pertama, hamzah di atas alif. Ya, hamzah tak boleh suka-suka diletakkan di atas alif. Dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Ya, dia ada syarat dia. Hamzah dia tak boleh suka-suka letak di atas alif. Dia ada syarat ada hamzah atas alif. Contohnya kamu nak eja angkat, alif nga kafta, angkat. Kamu tak boleh letak hamzah atas alif. Alif, letak hamzah atas alif, lepas tu kita eja angkat. Tak boleh. Dia kena ada cara dia. Okey. Hamzah di bawah alif, bukan semua huruf hamzah di bawah alif dan juga hamzah sejajar atau setara. Kita lihat dulu hamzah di atas alif ni apa. Okey. Hamzah diletakkan di atas huruf alif apabila kata dasar bermula dengan alif. Dengar betul-betul ya. Kita refresh balik. Bila satu perkataan kata dasar, dia bermula dengan alif, ya, atas, ikat, udara, angkat, istana, apa lagi? Asia, apa lagi? Unjur. Macam tu contohlah ya. Bila dia awal dengan alif, pada kata dasar tersebut, atas ke, ikat ke, udara ke, kita tak letak hamzah di atasnya. Kecuali bila datang imbuhan awalan sin kaf dal ataupun dal sin kaf ini, bila datang ketiga-tiga imbuhan di awal perkataan, sebelum kata dasar alif tadi, maka secara automatiknya hamzah kena letak atas alif seperti ini. Ni. Asalnya atas tak ada hamzah. Tapi bila datang imbuhan awalan di, maka kena letak hamzah di atas. Dengar betul-betul. Letak hamzah atas alif. Ini, cikgu sekolah kamu, ustaz yang ajar jawi sekolah kamu banyak kali dah tegur. Tapi ramai yang buat kesalahan yang sama. Tak letak hamzah atas alif. Dia letak hamzah atas alif bila tak ada imbuhan. Ini adalah satu problem yang sangat-sangat biasa dibuat oleh pelajar. Ya. Jadi kena ingat. Bila kata dasar itu bermula dengan alif, kita tak letak hamzah. Kita tak bubuh pun hamzah atas dia. Kecuali datang imbuhan awalan dal di atas, baru letak hamzah di atas alif. Walaupun bunyi dia bawah, ikat. Datang imbuhan awalan sin, seikat. Ataupun dal, diikat. Hamzah tetap letak atas alif. Seikat, diikat. Diikhlaskan. Seikhlas. Hamzah letak atas alif. Ya. Okey. Sama dengan ke udara. Hamzah letak atas alif. Kalau tak letak hamzah atas alif, bunyi dia apa? Cuba sebut. Buang hamzah ni. Jadi apa? Kaudara. Amboi. Macam kaudara. Kaudara yang manis jelita. Putaan teruna di sana. Oh, tak boleh. Kalau Ustaz nyanyi kan, semua orang akan terpukau dengan suara Ustaz yang sangat merdu. Betul? Okey, baik, kita teruskan. Baik anak-anak sekalian. Sebelum tu, siapa yang nak minum ke apa ke, nak makan, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau kamu buka kamera, tutup. Nanti kalau kamu minum ataupun makan sambil buka kamera, orang semua tengok. Bukan tengok muka Ustaz, tengok kau tengah makan. Sedapnya budaknya makan. Jangan. Ya, jadi bagi perhatian ya. Okey, baik. Walaupun bunyi dia bawah, ikat letak hamzah di atas alif. Bila datang imbuhan awalan se ataupun di. Seikat, diikat. Kalau ke tak sesuai, ke ikat tak ada. Tetapi ini saja tau. Dal sin kaf saja. Katakanlah datang imbuhan awalan per. Perikatan contoh. Perikatan. Majlis itu menjadi bukti perikatan antara dua keluarga. Contoh, perikatan. Bila ada perkataan perikatan, ya, hamzah tak boleh diletak atas alif. Perikatan. Para alif ya kaf ta nun saja, perikatan saja. Jangan letak hamzah atas alif. Sebab apa? Sebab alif tu boleh hidup, boleh berdiri dengan sendirinya. Dia tak kacau pun perkataan kata dasar alif tadi. Perikatan dia tak kacau. Ataupun angkasa. Di angkasa perangkasa tak ada, berangkasa tak ada. Berambil tak ada. Berambilan. Okey, berambilan lah, berambilan. Kalau berambilan, ya, terambil. Imbuhan awalan terambil.
Hamzah tak letak atas alif. Walaupun perkataan itu ada imbuhan awalan ter. Kerana apa? Hamzah di atas alif syaratnya hanyalah imbuhan awalan dal, sin, kaf sahaja. Okay, itu kena faham. Okay. Ustaz, kalau di awan ada Hamzah ke? Ya, Ryan. Di awan ada Hamzah. Di awan ada Hamzah. Dal, ya, alif letak Hamzah atas dia. Waw, nun. Jangan, kalau buang Hamzah dia jadi dawan. Jadi dawan ya. Okey, baik. Ustaz, soalan dalam subjek Jawi apa yang banyak bagi markah? Okey, soalan dalam subjek Jawi yang banyak bagi markah ialah pada ruangan karangan. Karangan tu banyak bagi markah sebenarnya. Sebab tu rugi kalau kamu tak jawab. Ya. Okey. Baik, kita tengok pula Hamzah di bawah alif macam mana. Okey, ini ulang kaji tau. Kamu dah tahu, kita nak ulang kaji balik. Hamzah di bawah alif, dia ada 4, Ustaz bagi 3. Berlaku pada imbuhan atau bukan imbuhan, pada perkataan Islam. Islam Hamzah bawah alif. Hamzah bawah alif. Yang alif ya ni kan? Ni, alif ya ni. Sekejap Ustaz keluarkan pen Ustaz sekejap. Ni. Dia sebenarnya ni adalah kata perkataan untuk membunyikan huruf ini. Ni. Nak membunyikan nak menulis dalam Jawi, kena eja macam ni. Alif, Hamzah di bawah ya. Kalau tak buat Hamzah, dia tak jadi I pun dia tak jadi. Tak ada bunyi lah. Ya. Okey. Contohnya A ni. Kalau buang Hamzah, dia jadi ayah. Kalau tak tulis Hamzah, dia jadi ayah. Tapi sebab tu letak Hamzah. Bila letak Hamzah, dia jadi A. Ya. Dia jadi A. Kemudian Islam. Okey, dengar. Bila Islam, kamu nak eja perkataan contohnya ada imbuhan awalan ke. Kamu dah belajar tadi. Bila ada imbuhan awalan ke, Hamzah letak atas alif. Akan tetapi, untuk perkataan Islam, bila ada imbuhan ke, ikut Hamzah dekat bawah alif. Sebab itu ejaan dia. Keislaman. Diislamkan. Macam tu. Okey. Ustaz, memang ada 3 je ke? Okey, terbaik. Terima kasih atas soalan tersebut. Dia ada 4. Ustaz bagi yang biasa 3. Yang lagi 1 tu pada perkataan perkataan negara. Istanbul. Ni alif Hamzah di bawah. Istanbul. Sorry lah pakai mouse ni. Memang macam ni lah. Istanbul. Ni lam. Hamzah dekat bawah alif. Istanbul ni. Okey, baik. Lagi 1, Hamzah bawah alif pada perkataan nama Bani Israel. Jangan marah. Ustaz sebut Israel. Tiba-tiba muka betul-betul. Ustaz sebut Israel weh. Israel yang Ustaz sebut ni ada dalam Quran. Ya Bani Israel. Israel dalam Quran tu Hamzah ada bawah alif. Untuk pengetahuan kamu yang baru tahu ataupun yang dah tahu, Bani Israel ini adalah satu kaum yang paling ramai didatangi oleh Nabi-Nabi. Bani Israel paling ramai Nabi-Nabi datang. Jadi, tapi itu pada zaman tu. Lepas tu lama-lama bila dah mereka tak ikut kata Nabi apa semua, mereka mula memberontak. Itu yang kita panggil Yahudi tu. Jadi Bani Israel ni asalnya, dia memang ramai Nabi-Nabi datang, tapi sebenarnya Bani Israel ini, Israel tu adalah nama lain. Nama lain bagi seorang Nabi. Ya, bagi seorang Nabi. Okey. Baik. So kita Ustaz ulang balik, perkataan yang Hamzah dekat bawah alif adalah Islam, dagang ataupun nama Istanbul ya, ataupun Israel tadi. Baik. Okey, ada soalan boleh tekan dekat Q&A. Dekat Q&A ni Ustaz je boleh baca ni. Sebab mana-mana soalan yang masuk Ustaz akan tengok. Kalau Ustaz rasa Ustaz approve, kamu semua boleh bacalah jawab soalan dia tu. Tapi sebab Ustaz tak approve, Ustaz bacalah. Itu lagi senang lah. Ya. Okey. Seterusnya, Hamzah sejajar ataupun Hamzah yang setara. Dia ada imbuhan 2 vokal yang berbeza. Au, ai, ui. Ada lagi satu Hamzah sejajar atau setara apabila Hamzah itu sebelumnya, itu imbuhan akhiran an. Yang itu nanti kita belajar. Okey, yang itu kita ulang kaji. Tapi yang saya nak bagi tahu kamu, untuk perkataan yang ada bunyi au, bunyi ai, bunyi ui, ada Hamzah.
ada pertanyaan kawan kamu. Dia kata, kenapa dah tak ada Hamzah 3 suku? Okey, Hamzah dah tak ada 3 suku kerana telah diperbaharui oleh pakar-pakar Jawi. Mereka tak nak bagi banyak sangat pening tentang Hamzah ni, mereka satukan menjadi Hamzah sejajar. Sebab tu dah tak ada Hamzah 3 suku. Tapi kalau Ustaz akan bagi tahu Hamzah 3 suku dah tak ada sebab Hamzah 3 suku dah sihat. Dah sihat Ustaz. Ustaz, kalau nama orang ada Hamzah. Nama orang ada Hamzah, Hamzah je lah. Ya? Okey, baik. Sekarang tengok kat skrin. Apabila ada dua vokal, au, ai ataupun ui, dia ada Hamzah. Contohnya laut. 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 Au kan? Laut. Lam alif, la, Hamzah, wauta. Daun ada Hamzah. Paus ada Hamzah. Kaut ada Hamzah. Dia bukan alif je tau. Dan kena ingat, jangan letak Hamzah atas alif. Ataupun Hamzah tu 3 suku. Dah tak ada dah. Semua Hamzah dah setara. Ustaz zoom. Ni semua Hamzah dah setara. Laut, daun, paus, kaut. Imbuhan ai pula. Vokal, 2 vokal ai. Ghaib. Ghaib. Kita sebut ghaib. Bila kita sebut ghaib, mesti kamu akan fikir ghaib ni tak ada Hamzah. Maksudnya ghain, alif, ya, ba je. Ghaib. Ghaib macam tu. Tak, dia tak boleh. Dia tak boleh hidup. Dia kena ada Hamzah. Ghaib. Ghaib. File. Kita sebut file. Tapi sebenarnya ejaan dalam Jawi dia ada Hamzah. Fa'il. File. Saing. Saiz. Ni saiz. Ya. Hamzah 3 suku macam mana Ustaz? Hamzah 3 suku macam ni. Ada kawan tanya. Hamzah 3 suku. Hamzah tu kat sini. Sekejap Ustaz zoom. Ni. Hamzah tu kat sini. 3 suku di antara ni. Dulu dia ada kat Perkataan Bahasa Melayu. Sekarang dah tak ada dah. Semua dah disejajarkan. Ya. Okey. Itulah dia. Itulah dia Hamzah 3 suku. Tak pernah dengar ya sebab ustazah kamu tak ada sebut. Dulu Hamzah 3 suku ada. Ya. Siapa tu Faris? Okey. Kuih. Ada Hamzah. Kuih. Swiss. Kuih muih. Mim waw. Hamzah ya ha. Swiss. Kuis. Duit. Ada Hamzah. Kalau terbuat Hamzah suku dalam exam, tolak markah ke Ustaz? Terbaik soalan daripada kawan kita yang guna akaun Nur Khairin. Dia kata, andai kata dalam periksa, kamu terbuat Hamzah 3 suku. Adakah dipotong markah ataupun tak ada markah? Markah akan dipotong. Kalau dia 2, dia bagi 1. Kalau 1 mungkin dia bagi suku. Separuh. Setengah mungkin. Ustaz, bila Hamzah 3 suku diperbarui? Hamzah 3 suku bukan diperbarui. Dah tak ada dah. Dihapuskan pada tahun 2020. Hamzah 3 suku telah dihapuskan pada tahun 2020. Waktu tu PKP. Waktu PKP tu waktu PKP Ustaz banyak pergi belajar tentang Jawi secara online. Jadi dekat situ Ustaz belajar. Akhirnya kita kena banyak belajar ya. Okey, boleh. Terima kasih atas soalannya. Soalan-soalan macam tu bernas tak boleh jawab. Okey, sekarang cuba kamu jawikan perkataan-perkataan ini. Mempunyai kuis angkatan kerajaan, keislaman, keikhlasan dan baiki. Cuba jawikan 1 minit setengah dari sekarang. Saya sempat belajar Hamzah 3 suku. Betul. Okey, jawikan 3 minit dari sekarang ya. Okey. 3 minit pula. 1 minit 30 saat. Ustaz, kalau eja kuat, kena eja kuat ke kuat? Okey, terima kasih pada soalan Darlina. Okey, yang lain jawikan ya. Yang lain jawikan. Ustaz nak jawab soalan Darlina. Darlina kata, nak eja kuat, kena eja K-U-W-A-T ke K-U-A-T? Maksudnya, ada Hamzah ke apa tidak? Okey, nak eja kuat yang qaf waw alif ta. Qaf waw alif ta yang ada W tu. Kuat. Kuat macam tu. Ya. Kita tak baca kuat. Kuatnya awak. Kita tak macam tu kan. Kita akan baca kuat. Macam itulah. Wih, tak perasan. Malam ni kita ada 98, tolak Ustaz punya skrin ada 95 orang. Masya Allah, terbaik, hebat. Okey, malam ni Ustaz nak kongsikan tajuk Hamzah dengan kata pinjaman. Lepas tu kita buat quiz ya.
Tapi itulah, bila buat quiz, Ustaz nak minta maaf dulu, takut-takut ada tak dapat nak join. Mungkin sebab line ke apa ke. Ikhlas ada Hamzah ke? Selalu keluar waktu cikgu bagi kerja kat sekolah. Okey, baik. Ustaz nak jawab soalan daripada kawan kita yang guna akaun Nur Hairin ni. Ya? Nama kamu ke Nur Hairin ni? Ke nama mak kamu? Okey. Sambil-sambil kamu jawab tu, saya nak jawab soalan daripada Nur Hairin. Ikhlas ada Hamzah ke? Jika dalam ejaan ataupun dalam penulisan Jawi, ikhlas tak ada Hamzah. Alif kha lam alif sad, ikhlas tak ada Hamzah. Ya. Tapi bila dia datang imbuhan awalan ke, ada Hamzah ke tak? Cuba fikir. Okey, masa hampir habis. Kita akan tengok jawapan sama-sama. Siapa dah siap senyum? Terbaik. Yang guna akaun Rafris, nama kamu ke? Oh, nama kamu. Oh, bukan. Cuba type dekat ruangan Q&A. Apa nama kamu? Ustaz, kuih ada Hamzah. Kan Ustaz kata tadi, ya, yang guna akaun Arik Haifi. Bila ada dua vokal yang bergabung, au, ai, ui, ada Hamzah. Irfan Idris. Ustaz, keikhlasan tu Hamzah atas ke bawah? Q tanya. Okey, dengar kawan-kawan. Bagus soalan kamu. Ustaz tanya balik dekat kamu, Q dan juga semua. Ustaz kata tadi Hamzah dekat bawah alif, ada perkataan apa saja? Betul, hanya ada pada perkataan Islam saja. Jadi ikhlas, keikhlasan Hamzah walaupun bunyi dia bawah, walaupun dia bahasa Arab, dia letak dekat atas. Ustaz, iman ada Hamzah ke? Iman, alif ya mim nun. Iman tak ada Hamzah. Kecuali kalau kamu tambah imbuhan awalan ke. Keimanan ada Hamzah. Okey, kita tengok jawapan. Mempunyai. Ini ejaan dia. Hamzah. Okey, sorry. Pertama sekali sebenarnya Hamzah ni selari. Ya, dia terjadi ke atas pula. Sebenarnya Hamzah ni selari. Ini 3 suku tadi tu. Ini 3 suku tadi. Sekarang tak ada dah macam ni. Semua selari kat bawah. Tak tahu Ustaz kenapa Hamzah ni lari kat sini pula. Jadi mempunyai eja macam ni titiknya dekat bawah 3 ya. Jangan buat kat atas tau. Okey, kuih. Kaf waw Hamzah. Ya ha kuih. Siapa buat kuih ha tu dia buat ha. Jangan ya. Kalau kamu nak buat ha, kamu cuba sebut dulu. Logik tak logik? Makcik, saya nak beli kuih. Boleh makcik? Apa dek? Kuih. Oh, perli makcik ni. Mentang-mentang makcik tak ada gigi, kau mau sebut kuih-kuih kita sebut dengan ha, kuih. Ya. Ya, ha. Seangkatan. Ada Hamzah. Siapa tak buat Hamzah salah ya. Kenapa ada Hamzah? Sebab ada yang buat awalan sin. Seangkatan. Okey, kita tengok pula baiki. Apa kata asal baiki? Baik. Tambah ya, baiki. Siapa buat dengan kaf? Salah. Siapa buat dengan kaf? Salah. Baiki. Kaf ya, salah ya. Dia kaf. Kenapa kaf Ustaz? Sebab dia bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Sebab dia bahasa Melayu. Dan lagi dia suku kata tertutup. Baik. Jadi dia bahasa Melayu. Okey. Ada 3 lagi. Kerajaan. Kerajaan Hamzah selari. Ni. Hamzah tadi. Nampak? Dia berada selari dengan alif. Jangan buat 2 alif ya. Alif mesti ada Hamzah lagi 1. Seterusnya. Keikhlasan. Siapa buat Hamzah bawa alif keikhlasan salah. Dan juga keislaman. Islam Hamzah kat bawah. Sebab apa? Saya kata tadi Islam Hamzah di bawah alif. Ustaz, soalan apa yang paling orang banyak salah? Okey, baik. Dengar betul. Pertama, soalan yang paling banyak salah. Okey. Dia ada 3 tau. Yang Ustaz biasa tengok. Ya. Alhamdulillah betul semua. Almira, alhamdulillah. Okey, kawan kita yang guna akaun Hani Kamaluddin ni, dia tanya, Ustaz, soalan apa yang paling orang banyak salah? Ada 3. Pertama, soalan berkenaan dengan kata imbuhan. Tu banyak salah. Yang kedua, soalan yang berkaitan dengan merumikan. Merumikan ramai salah. Tertinggal titik, tak buat huruf besar. Apa lagi? Sepatutnya jarak, dia rapatkan. Dan yang ketiga yang paling banyak salah pada perkataan menjauhikan lah. Menjauhikan. Jadi 3 ni antara yang banyak salah. Tapi ada juga pelajar yang dia tak buat pada soalan kefahaman. Dia malas baca, dia tak buat. Ada setengah pelajar, dia buat tapi dia tak baca pun karangan tersebut. Dia terus buat. Jangan.
Kena baca dulu. Minggu depan kita akan kongsikan tips-tips nak jawab soalan UPKK untuk Jawi. Ustaz, soalan apa paling famous di Jawi? Soalan paling famous di Jawi sebenarnya semua soalan masuk, Ryan. Semua soalan jawapan, soalan tu ada. Tapi yang paling famous kata pinjaman. Kata pinjaman paling famous. Soalan dia. Bahasa Arab dan bahasa Melayu. Ustaz, kalau bahasa Arab, Madam Manat. Madam Manat. Apa ni? Yang guna akaun Rezal Haji Zaidi, apa tu? Bahasa Arab Madam Manat tu apa? Ustaz ada quiz ke Ustaz? InsyaAllah. Okey. Siapa betul semua? Jatuh tangan. Cantik. Siapa betul semua? Tunggu jawapan Ustaz. Angkat tangan. Bagus. Soalan apa yang kena letak nokta selain daripada rumikan macam bina ayat atau jawikan? Soalan yang kena letak nokta tanda baca. Soalan tanda baca. Sila letakkan tanda baca yang betul. Ya. Okey, baik. Okey, kita nak kongsikan yang last. Ada dua ya. Satu kata bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Malam ini kita kongsi bahasa Arab dan bahasa Inggeris dulu. Alia Kasara ada? Alia Kasara. Senyap je Alia Kasara. Okey. Siapa lagi main apa? Safia ada Safia? Mana boleh start? Okey, ini perkataan. Baik, dengar betul-betul ya. Semua pasang telinga sekarang, dengar betul-betul. Benda yang kamu dah tahu, saya ulang balik. Kata pinjaman ni dia ada dua. Satu pinjaman bahasa Arab, satu kata pinjaman bahasa Inggeris. Untuk kata pinjaman bahasa Arab, dia ada dua. Satu istilah agama, satu istilah kata serapan. Baik, apa maksud istilah agama Ustaz? Istilah agama ialah perkataan Arab yang tak boleh tukar ejaan. Tak boleh tambah apa-apa huruf. Guna ejaan asal. Wuduk, wukuf, tayammum, Al-Quran, istinja, halal, haram. Ni tertinggal mim. Siapa yang dah print atau Ustaz ni tambah mim, raw mim dot alif nun, tertinggal mim. Ramadan. Arnab tu bahasa Arab ya. Arnab tu bahasa Arab. Solat. Ini antara contoh yang ada. Apa lagi Ustaz? Contoh lain yang lagi solat apa zuhur, asar, maghrib, isyak, fajar. Fajar bahasa Arab. Ya. Okey, baik. Untuk kata pinjam bahasa Arab serapan ni maksudnya apa Ustaz? Maksudnya bahasa Arab yang serapan ni asalnya Arab. Tapi diserap dalam sebutan Melayu, dia tukar ejaan. Mengikut sebutan Melayu. Contohnya sahabat. Cuba tengok ni, sahabat. Sahabat untuk selamanya kau dan aku sahabat. Okey, sahabat ini asalnya kita sebut dengan sahabah. Sahabah. Tapi bila kita orang Melayu sebut sahabat, maka diserapkan masuk dalam bahasa Melayu, dia jadikan dalam Jawi ta maftuhah, sahabat, tak guna ta marbutah. Zikir asalnya zakafra je. Zakafra, zikir, zakara. Tapi bila lama-lama orang asyik sebut zikir, dia tambahlah ya zikir. Kubur, kubur. Tapi tambah ya sebabkan dia serapan dalam bahasa Melayu. Sabun asalnya sod, sobun. Seluar asalnya sirwal. Kerusi kursiyun. Sifat dia tak ada ya. Dia tak guna ta buka, dia guna sod fatah marbutah. Tapi disebabkan dimasukkan dalam kata serapan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, kita tambah ya. Hajat dan juga izin. Ya. Ustaz lag ke? Suara okey kan? Ustaz, kiamat kata pinjaman bahasa Arab istilah agama ke? Kiamat, ya. Kiamat kata pinjaman bahasa Arab istilah agama. Kiamah. Qaf, ya, alif, mim, ta marbutah. Sekat-sekat Ustaz. Sekat-sekat. Oh iya ke? Suara Ustaz sekat-sekat ya? Yang guna akaun Zarina Zainal. Suara Ustaz sekat-sekat ya? Oh tak. Ni Ustaz rasa mungkin line. Sama ada line kamu ataupun line Ustaz. Okey, tak lag. Baik. Ya? Okey. Ustaz bagi masa dalam 10 saat nak bagi hadam dulu apa yang ada kat depan kamu ni. 10 saat, cuba kita bertenang kejap. Okey, baik. Sekarang ni bahasa Arab. Bahasa Arab ni simple je. Dia simple saja. Dia tak ada nak ni. Cuma bezanya ialah bila dia masuk dalam istilah agama, kamu kena pandai bezakan ejaan yang asli dengan
yang betul dengan yang dah serap. Tu dia ya. Okey. Perkataan yang kamu tengok ni pernah keluar periksa. Kita tengok pula kata pinjaman bahasa Inggeris. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris, Ustaz ambil yang mudah lah. Ustaz ambil yang mudah dulu. Okey. Sebelum Ustaz ambil yang mudah, Ustaz nak cerita dulu benda ni. Pernah dengar tak? Dalam pelajaran Jawi, KVK. Huruf K, huruf V, huruf K. Consonant, vokal, consonant. Pernah dengar tak? Dalam bahasa Melayu ada belajar tak KVK? Okay. Untuk Jawi, KVK, dengar ya, dengar betul ya. KVK ni maksudnya contohnya macam bas ni. Kita tengok perkataan bas. B-A-S, bas. Consonant B, vokal A, huruf A. Consonant S. Dalam Jawi, kalau kita terjemahkan satu-satu huruf, B mewakili huruf ba. A mewakili huruf alif. S mewakili huruf sin. Ba, alif, sin, bas. Tapi dalam kaedah Jawi, apabila huruf A, alif ini diapit oleh dua konsonan, kita tak tulis alif. Ingat, dalam Jawi apabila dua konsonan mengapit satu huruf alif bunyi A, vokal, kita tak tulis alif. Bas macam tu saja. Sebab dia KVK. Gam pun sama. Ban pun sama. Tan, lan, contohnya bantu, banun. Kita tak buat ba alif nun. Contoh apa lagi? Tanduk, tanun. Kita tak buat ta alif nun, tanduk. Apa lagi? Kambing. Kambing, K-A-M, kam. Patutnya K huruf kaf, A huruf alif, M huruf mim. Tapi disebabkan diapit oleh dua konsonan tadi, K dengan M, kaf dengan mim, maka A tadi tak tulis. Okey, Ryan kata lembu. Kalau lembu macam mana Ustaz? Lembu, bunyi kan? Bunyi Lembu, dengar. Lembu dia beza dengan KVK. Baik. Bila bunyi dengar ya. Dengar betul-betul. Semua dengar. Lembu, L-E-M, lem. Bila perkataan huruf I bunyi lem, ke, emak, se, de, le, me, ne, bunyi I itu semua, maka kita tak tulis huruf ya. Kita tak tulis huruf ya tersebut kalau dia bunyi Tapi kalau dia bunyi apa nama dia? Belik. Apa lagi? Selek. Selek kan? Kamu kata selek kan? Dia ada ya. Ustaz, macam kalau kau ke alif waw lah kau. Cerek ada ya. Caya roya kof cerek. Dia bahasa Melayu Okey, kejap. Hijrah bahasa Arab. Dia bulat. Ha jim ra ta marbutah, hijrah. Ya. Okey, boleh. Baik. Tapi kalau yang ini kamu boleh tengok nota ya. Tapi kalau dia berawalan dengan huruf waw, alif kena letak. Walaupun dia KVK, alif kena letak. Tol pun sama, waw kena letak. Dia kecuali bunyi A tak letak alif. Okey, Ustaz nak pergi sini. Ini yang Ustaz tunjuk ni, tolong amati betul-betul mana huruf yang sin dia terpisah. Fax, mesin fax, text, X, science. Ini yang terpisah. So, jangan sambungkan. Clear? Good. Okay. Untuk ejaan dua suku kata lebih, Untuk ejaan dua suku kata atau lebih ditulis berdasarkan ejaan. Contohnya doktor. Dal waw kaf ta waw ra, doktor. Ini ejaan dia. Doktor. Burger, ba waw ra ga ra, burger. Ada yang pelajar buat gayara. Kalau gayara dia tak jadi burger, dia jadi burger. Kenapa tak letak ya? Sebab dia bunyi ya betul, Raf. Betul. Album, ekonomi, basikal. Okey, untuk bahasa Inggeris kita eja mengikut baik. Okey, yang ini perkataan bahasa Inggeris yang kamu kena tahu. Mana-mana perkataan bahasa Inggeris yang ditulis dalam rumi, teknik tu bahasa Inggeris, klinik, plastik, klasik, topik, matematik, check.
Okay, semua ini asalnya bahasa Inggeris tapi dalam ejaan Rumi diakhiri dengan kaf, dengan K, maka kita kena tulis huruf kaf. Geografi, kalau geografi, geografi, okey, terbaik. Cuba bagi tahu Ustaz. Kalau geografi tu, G huruf awal tu kena buat J ke huruf Ga? Jim ke Ga? Geografi. Ha. Jim. Okey, Ryan kata Jim. Kalau sains Ustaz. Okey. Cuba tengok kat ruangan mesej. Ustaz type dekat ruangan mesej. Kalau geografi, jika geografi kita tak buat Jim ya. Kita buat huruf Ga, geografi. Tu dia. Tengok dekat ruangan mesej. Geografi. Kita tak sebut Jim. Macam mana nak eja national, rational, international yang sional tu? Oh, nak eja yang ada perkataan sional tu. Contohnya, nasional. Tengok dekat ruangan mesej. Nun alif. Sin ya nun waw alif. Untuk sional, sin ya waw alif. Bukan. Nasional. Sin ya waw nun lam. Nasional. Apa lagi? Rasional. Apa lagi dia buat? International. Macam tu. Itu nak eja yang jenis macam tu lah. Ya? Okey. Boleh? Jadi ini antara eja. Kalau bahasa Inggeris, kalau dia berakhir dengan kaf, pula. Dengan kaf, kalau bahasa Inggeris berakhir dengan huruf K, maka kita tulis huruf kaf hujung dia. Tradisional taruh alif dal ya sin ya waw nun lam. Tradisional. Okey, tak apa, ini kita tinggalkan. Okey, baik. Kamu nak buat kuis ke? Okey, kalau nak buat kuis kejap ya. Tapi kuis tak lama lah ya. Ustaz bagi masa 10 minit untuk kamu jawab. Lepas itu Ustaz tengok semua dah ramai yang dah habis jawab. Ustaz akan matikan live quiz itu. Kita akan tengok soalan yang apa Ustaz sediakan. Lepas tu baru kita, lepas tu siapa yang tak sempat jawab Ustaz akan tukar kepada bentuk latihan. Okey, kita buat dalam bentuk quiz live dulu. Okey, sekarang semua tengok dekat ruangan mesej. Semua tengok dekat ruangan mesej. Kejap, dia tengah loading. Wow, dia loading lama ni. Ustaz risau ni, takut dia jam. Harap dia okey lah. Okey, Ustaz tekan, Ustaz pastekan link quiz. Jadi kamu tekan isi nama, tunggu sampai Ustaz accept. Ya? Okey. Apa Faris? Vandalisme. Okey, Ryan kata vandalisme. Okey, Ryan masuk. Okey, Ryan. Vandalisme. Huruf huruf wa yang ada titik tu. Va, nun, dal, alif, lam, ya, vandalis, lam, ya, sin, mim. Ma tu dia mim tu dia eja dengan selepas bukan alif ya. Alif surah ya, vandalisme. Okay, masuk kita ada 93. Kalau saya sebut nama sesuatu ni, saya tak larat sebut ni. Hebat tu. Okey, 63 orang dah, 64 orang dah. Cepat. Kita katakan start bila-bila masa saja. Zikri, Khair Hanan, Muhammad Farish, Nur Kanisha, MKL, Shazia, Johana, Muhammad Zarif Akil, Daris Wafi. Okey, dengar ya, siapa yang dah masuk, nanti bila dah habis jawab, jangan masuk lagi sekali tau. Nanti kamu tak tahu, sepatutnya dah habis tapi kamu masuk balik. Saya ingatkan dia tak habis lagi, itu yang pertama. Yang kedua, jika line kamu tak kuat, kamu bagi tahu kat Ustaz. Ya, jika line kamu tak kuat, bagi tahu kat Ustaz, nanti Ustaz akan bagi link asing lah untuk dijawab secara latihan. Ustaz, macam mana nak eja komunisme? Okey, komunisme.
Okay, cuba tengok kat ruangan mesej. Ada kawan tanya nak je komunisme. Kaf wow, ko mim wow, nun yasin mim, tapi dia guna alif maksurah. Macam mana tahu dia guna ke tidak, Ustaz? Kamu kena buat latihan selalu. Ustaz, line saya tak kuat. Itu Ustaz risau tu. Line tak kuat, susah nak jawab. Okey, Ustaz tekan start ya. Siapa yang line tak kuat tu cuba dulu. Kalau tak boleh, tak apa. Nanti Ustaz bagi link latihan tu. Tapi jangan keluar lagi. Sebab kita akan bincangkan soalan sama-sama. Sekarang dah 9.21. Ustaz target 9.27 ataupun 26. Kamu dah selesai menjawab. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjawab semua. Saya tak pandai nak join. Tekan link. Macam lagu. Salah pilih pula tema dia. Saya matikan dulu. Terpakai tema ni pula. Okey, cuba jawab dulu semua. Okey, jawab dulu. Ustaz nak cuba cari lagu jap. Lagu yang sesuai untuk dipasang. Link kat mana Ustaz? Oh, ni tengok dekat ruangan ni. Dekat ruangan mesej tu, Dekat ruangan mesej. Jap. Copy. Tengok kat ruangan mesej, Ustaz ada paste kat situ. Okey. Nampak tak? Siapa yang tak boleh masuk? Siapa yang tak boleh masuk? Ataupun dia susah nak masuk, Ustaz sharekan dekat grup WhatsApp. Ustaz share dekat grup WhatsApp link dia. Maaf, tak kuat lain. Okey, tak apalah. Mana yang boleh lah, mana yang boleh. Okey, dekat grup WhatsApp Ustaz ada sharekan link quiz. Siapa yang tak dapat nak join ni, dia boleh guna handphone join. Dia boleh guna handphone nak join, boleh. Okey. Okey, baik. Okey, ramai yang dah nak siap. Okey, terbaik. Ramai yang dah nak siap. Ramai yang dah siap. Ada yang sangkut. Ada yang tak bergerak lagi. Ramai kat yang merah ni. Sudah. Baik. Okey, jawab dulu. Dalam kelas kita ada lebih kurang berapa orang ni? 84 player. 84 orang pemain. Okey, teruskan jawab dulu. Okey, terbaik. Budak yang nak lulus berapi. Nombor 1 setakat ni dengan 7,500 poin. Nur Khairin 2511, 7,200 poin dia. Okey, sekarang Nur Sumayyah di tempat yang ketiga. Khair Hanan di tempat yang keempat, diikuti oleh Kaiser. Kemudian Nadif. Cuba teka. Irfan Idris pun dah habis jawab. Ainul Mardian naik tempat yang keempat. Cuba teka tempat yang keenam. Berkongsi dengan Irfan Idris. Marisa tempat yang ketujuh. Ustaz, kenapa skrinnya ada arrow? Ada arrow? Ada error ke? Entah. Okey, Azam Al-Furqan bin Muhammad Haziman. Bagus. Dia letak nama, dia buat nama penuh. Ni yang kita nak. Siapa buat nama penuh ni biasanya dia seorang anak yang taat. Ustaz yang lain tak taat. Tak juga. Ustaz bagi tahu je. Allah. Terbaik. Okey, Anis, Muaz, Aina Azalia, Ifa. Okey, baik. Siapa lagi dah siap? Soalan senang kan? Afi Wafi, Shazia, Irdina Ardini. Ni anak murid Ustaz ni. Ahmad Amsyah Aziz. Okey. Mia, si Rokiah. Rokiah. Tak nama lain tak? Nama Rokiah tak Allah hai. Nama saya panjang Ustaz. Tak apa. Nama pendek-pendek je.
Abiana ada kan? Okey. Q dah siap? Oh, hari ni malam ni Q pakai kepiah tau. Ni ustaz kita yang kopiah putih ni. Masya Allah. Rokiah tu nenek saya. Oh, iya ke? Oh, letak nama ni kat sini juga. Tak apalah. Ya. Kalau apa-apa bagi tahu ustaz lah. Kalau tak nama, kadang-kadang ustaz tak tahu nama yang kamu letak ni. Ashraf. Okey, Syazia dah. Okey, siapa bawa Akil Amsyah? Ini macam semua ni. Batu. Apa yang batu ni Akil Amsyah? Woi. Faris Supra, Afiq Syami, Husna Humaira, Marisa Mukhtar, Mia Izzara Alisha. Alia Kasara mana? Lafi, Nur Husna Akila, Adilia Lutfia, Muhammad Fat Faris bin Muhammad Fakhruddin. Masya Allah. Ma, Fenelfin. Okey. Sekarang pukul berapa jam? Sekarang jam pukul 9.27. Okey, baik. Ustaz bagi masa lagi 1 minit untuk kamu jawab. Sebelum Ustaz endkan kuis ini sebab ramai yang dah siap. 68 orang dah siap daripada 69 dah siap. 70 dah siap daripada 88 orang. Maksudnya ada lagi lebih kurang 11-12 orang. Ustaz, yang batu tu berapa kali salah? Batu, entah. Tadi error saya buat error ke? Ustaz, siapa nombor 1? Budak yang nak lulus. Siapa yang budak nak lulus ni? Cuba tonjolkan diri dia. Siapa yang budak nak lulus ni? Buka kamera. Cuba angkat tangan siapa? Yang guna akaun Nurul Huda. Kopiah putih, line hijau. Hilang terus. Bukan error. Tapi salah satu ability je. Oh, ya ke. Okey, masa dah habis. Tanya kepada semua. Ustaz akan tekan end. Siapa yang tak sempat siap. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang tak sempat siap, Ustaz akan tugas kepada assignment ya. Minta maaf sebab kita tak boleh lama-lama sangat. Sebab biasanya bila habis quiz, Ustaz akan bincangkan ataupun Ustaz akan tengok jawapan dia sama-sama. Saya Ustaz budak nak lulus. Oh, Ryan ke. Ustaz saya terkeluar, tertekan pangkah. Ya ke Biana? Allah, hai. Tak apa. Nanti buat balik waktu dalam kelas. Okey. Okey, tanya kepada semua yang telah berjaya menyiapkan tugasan dan tanya kepada pemenang ataupun nombor 1 budak yang nak lulus, nombor 2 Nur Khairin dan juga nombor 3 Nur Sumayyah. Okey. Dan ada Syabas saya ucapkan dan juga Ifah dulu Khairin cuba teka Anis Muhassan dan Alia Kaisara. Kalisha Irfan Nadir Sarah Kaisar Haziq. Macam radio dah Ustaz baca. Okey, sebelum Ustaz tengok kepada soalan, saya nak tengok dulu. Soalan apa yang pelajar dia punya peratus kurang? Okey, soalan ke-8, 44%. Soalan apa ni yang ke-8 ni, 44% ni? Okey, jom kita tengok. Kita review question. Kita tengok soalan yang Ustaz sediakan. Baik. Ramli seorang yang berjaya, usahawan ya, usahawan. Jawapannya usahawan. Alif waw sin ha alif waw nun. Ustaz, tadi kan Ustaz kata bila ada bunyi wan, waw itu maka lepas kena letak alif. Sebab kita kamu ya, kenapa usahawan dia tak letak alif, waw alif nun? Kerana usahawan dia bukan imbuhan. Usahawan adalah satu gelaran. Bila satu gelaran maka dia tak letak alif. Usahawan. Itu kena ingat tu, usahawan. Sama dengan angkasawan. Angkasawan asalnya apa? Angkasa. Tapi bila tambah wan, sepatutnya ada alif sebab dia berakhir dengan waw. Angkasawan. Tapi disebabkan dia adalah angkasawan ni adalah satu gelaran kepada orang yang pergi ke angkasa panggil angkasawan, maka waw tu tak letak alif. Sebabnya. Ustaz tak buka kamera? Buka lah. Ya. Okey, baik. Ustaz tak belajar khot ke minggu depan? Ustaz akan ajar sikit-sikit. Minggu depan Ustaz akan tunjuk pasal khot dengan bentuk soalan jawi. Ya. Baguslah, sangat-sangat ambil perhatian. Rajin membaca dapat menambahkan ilmu. Ilmu dieja dengan ain lam mim waw. Ilmu ya, ingat terus pahat dalam minda kamu ilmu. Ni siapa yang buat amu ni? Bukan. Alim pun bukan. Susah.
Ya, kau ada 3. Kau nasakh, kau rika'ah, kau sulus. Okey, Ramli. Oh, ini dah. Soalan yang ketiga. Puan Alimah bekerja ya. Ustaz terbuat ya pula. Jadi perkataan yi kerja. Bekerja sebagai seorang pensyarah. Pensyarah. Ini ejaan dia. Panun shin roha. Pensyarah. Okey, kemudian adik suka makan di restoran. Ejaan restoran Royasin. Oh, ini pun ramai salah ni. Ada yang buat restoran, ada yang ini, ada alif nun. Ada yang buat restoran yang ini. Ini bukan restoran, ini restoran. Ada yang buat yang ni. Yang ini lagi lah tak ada bunyi. Yang ni bunyi rastaran. Astaghfirullahalazim. Jawapannya ni Royasin, restoran, Tawaronun, restoran. Ayah pergi ke kedai membeli fail. Kau kata tadi bila ejaan fa'il dia ada hamzah. Jadi cari ada hamzah. Satu je ada hamzah macam ni. Fa'il. Jadi 62 orang jawab betul. Yang lain ada jawab yang ini bukan fa'il. Ini fu'il. Yang ni fa'il. Yang ini ada rumah. Fu'il. Salah ya. Jawapannya adalah fa'ali hamzah yalam. Fa'il. Okey, 5 soalan lagi. Soalan ke-6. Berikut adalah kata pinjaman bahasa Arab kecuali surau. Surau bukan kata pinjaman bahasa Arab. Surau adalah bahasa Melayu. Surau. Surau dalam bahasa Arab kita panggil apa? Surau bahasa Arab, surau. Musalla, tempat solat. Musalla. Musalla lah. Dia kecil, dia bukan masjid. Ya, kalau masjid dia boleh tempat. Ada surau yang boleh buat sembahyang Jumaat. Tapi surau tu kena besar lah. Ini surau kategori yang kecil. Ya, kategori yang kecil. Fatin tidak suka membeli barangan tiruan. Yang macam ini kena letak alif nun. Tiruan. Macam angkasawan tadi tak letak waw alif nun. Sebab dia adalah gelaran. Kalau tiruan kena letak alif nun. Asalnya tiru. Bila imbuhan an ujungnya en kena tambah alif nun. Tiruan. Kalau tak buat alif dia jadi tirun. Tiruan. Ada yang buat guna ini hamzah ni. Tiru ada hamzah nun. Salah ya? Ustaz bagi tahu dulu hamzah nun salah yang ini salah. Kalau dia bunyi an biasanya sebelum hamzah nun tu kena ada alif. Baru dia bunyi an. Okey, soalan ke-8. Adik menangis ehem kerana tersepak batu. Kesakitan. Ada yang buat dua ni betul ni. Kesakitan. Kaf sin alif ka ya tanun. Kasih alif. Dua ni betul. Dua ni betul. Sorry. Dua jawapan ni betul. Jadi siapa yang jawab? 34 orang yang jawab kesakitan yang merah ni pun betul. Yang ni pun betul. Sorry. Terbuat dua jawapan. Ya. Ya. Ustaz buatlah lagi quiz. InsyaAllah. Dekat Langkawi banyak restoran nama dalam Jawi. Ya betul. Ya. Okey, Majlis Anugerah Kecemerlangan. Yang ni pernah keluar periksa. Soalan ke-9. Kecemerlangan ya. Bukan mencemerlangkan. Bukan. Cemerlang tak ada alam alif. Dia lam nga je. Cemerlang. Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar. Kan? Dan nak bulan 2 nanti ni. Biasanya sekolah kita, sekolah kamu lah akan buat Majlis Anugerah Kecemerlangan. Siapa yang biasa terima anugerah ni? Kamu ke? Alhamdulillah. Sebab tu Ustaz kata dalam kelas Ustaz ni semua anak-anak yang hebat. Anak-anak yang bakal dapat A dalam UPKK dia. Kamu kena yakin sebab kamu percaya. Okey. Dan yang terakhir, apakah nama perbuatan dalam gambar? Berwuduk. Bara waw dot waw hamzah. Ingat. Wuduk waw dot waw hamzah setara. Ejaan asal tak ada perubahan. Okey, Alhamdulillah, syabas dan tahniah kepada semua. Beri tepukan pada diri sendiri. Okey, baik, ada apa-apa pertanyaan boleh tanya dekat ruangan Q&A sebelum Ustaz bacakan doa penutup.